Silakan Yang Berhormat Pontian kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya minta Menteri Keuangan menyatakan status terkini pelaksanaan program prihatin dan program penjana. Adakah program-program ini akan diteruskan bagi pengumuman yang baru kerana ianya mendatangkan manfaat yang besar kepada rakyat, perniagaan dan ekonomi negara? Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Keuangan untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Tuan Yang di-Pertua, sebagai langkah memulihkan ekonomi akibat COVID-19, kerajaan telah memperkenalkan lebih 80 inisiatif di bawah pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin, pada 27 Mac bernilai RM250 bilion. Pakej prihatin PKS tambahan pada 6 April bernilai RM10 bilion. Dan pelan jana semula ekonomi negara penjana pada 5 bulan Jun bernilai RM35 bilion. Bagi pakej prihatin sehingga 17 Julai secara keseluruhannya, bagi inisiatif yang bersifat one-off, prestasi pelaksanaan adalah di tahap 91%. Ini termasuk RM11.14 bilion bantuan tunai secara one-off di bawah Bantuan Prihatin Nasional BPN kepada 10.4 juta penerima B40 dan M40. Bagi subsidi upah dan program pengekalan pekerja pula, jumlah bayaran setakat ini adalah RM7.6 bilion yang menyelamatkan 2.75 juta pekerjaan. Nilai moratorium dianggarkan berjumlah RM59 bilion, RM9.23 bilion di bawah dana pinjaman mudah PKS telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh lebih kurang 20,800 PKS. Sebanyak RM1.64 bilion bantuan geran khas prihatin GKP telah dibayar dan memanfaatkan 545,000 PKS mikro. Sebanyak RM370.8 juta telah diluluskan di bawah skim kredit mikro BSN yang memanfaatkan 11,200 PKS, manakala RM194.6 juta telah diluluskan di bawah program tekun yang memanfaatkan 25,500 PKS. Bagi pakej penjana pula, sehingga 17 Julai, lebih 119,800 PAS telah dijual di bawah program My30 bagi perkhidmatan pengangkutan awam dengan subsidi kerajaan bernilai 20.4 juta ringgit. 5,050 pekerja telah mendapat pekerjaan melalui program pengambilan pekerja atau bantuan latihan. Bayaran secara one-off sebanyak RM300 di bawah bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas telah pun dibuat, contohnya kepada 108,000 OKU bernilai 32.3 juta ringgit. Pelaksanaan prihatin dan penjana dipantau rapat oleh pelaksana ataupun pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional di bawah Kementerian Kewangan. Unit ini membuat laporan mingguan kepada Majlis Tindakan Ekonomi EAC yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan Yang di-Pertua, oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya ingin menjemput semua Yang Berhormat untuk mengikuti laporan laksana mingguan saya, sama ada secara Facebook Live atau menerusi siaran media, mendapatkan status terkini dan perincian mengenai pelaksanaan prihatin dan juga penjana. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Keuangan. Saya persilakan Yang Berhormat Pontian untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam masa 30 saat. Saya ingin bertanyakan soalan yang popular di luar sana. Adakah moratorium pinjaman balik bank ini akan dilanjutkan setidak-tidaknya kepada mereka yang hilang pekerjaan ataupun juga pada sektor yang terjejas seperti pelancongan? Jumlah yang disebut oleh Yang Berhormat tadi 59 bilion itu banyak. Adakah bank kita mempunyai keupayaan untuk menambahkan lagi masa moratorium itu? Tadi Yang Berhormat tak menjawab satu lagi, adakah pengumuman baru akan dibuat selain daripada 80 inisiatif yang ada ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Silakan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Pontian. Penangguhan pembayaran balik ini, moratorium ni adalah untuk 6 bulan sehinggalah bulan September 2020. Jumlahnya yang diperuntukkan ialah lebih kurang 100 bilion ringgit. Moratorium ni seperti saya sebut berakhir pada akhir bulan September dengan pembukaan ekonomi pada 4 bulan Mei. Rakyat dan perniagaan juga mula menjana pendapatan dan ada yang sudah boleh membayar semula pinjaman. Jadi langkah seterusnya setelah berbincang, masih lagi berbincang dengan bank-bank tempatan ialah untuk membuat pertolongan secara lebih bersasar. Ya. Satu contoh atau ialah memanjangkan tempoh bayaran sekaligus mengurangkan ansuran bulanan. Satu lagi contoh ialah mengubah terma dan syarat serta mengurangkan kadar faedah, memberi pelepasan juga lain sehingga peminjam stabil. Tapi buat masa ini kita mengharapkan peminjam semua dengan izin meet the banks, jumpa dengan bank dan mendapatkan bantuan daripada APKP dan juga SPPK iaitu skim penyelesaian pinjaman kecil. Mengenai soalan kedua tadi, sama ada kerajaan akan mengumumkan pakej tambahan, ini bergantung kepada proses pemulihan ekonomi negara. Buat pada masa ini kita belum lagi ada rancangan untuk membuat tambahan kepada pakej prihatin dan bencana. Fokus kita sekarang ialah untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuhkan ekonomi kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru untuk mengukuhkan soalan tambahan yang kedua. Terima kasih, masa 30 saat. Speaker. Yang Berhormat Menteri, seringkali jawapan di Parlimen akan berkisar kepada angka dan data. Kadang-kadang dalam kegarahan itu, kita sebenarnya exaggerate dengan izin. Saya bagi contoh. Saya membaca dengan teliti pengumuman Perdana Menteri semalam. Faedah yang dinikmati oleh 1.4 juta e-hailing. Yang berdaftar dengan APAD sebenarnya 120,000 saja. Tapi Perdana Menteri terus mengumumkan faedah itu dinikmati oleh 1.4 juta dengan komitmen 34 juta. Kalau 1.4 juta terima RM500, sebenarnya 700 juta. Saya bagi contoh. 477,000 pemandu teksi, pemandu bas, pemandu pelancong menerima RM600. Perdana Menteri umumkan semalam, kerajaan terpaksa belanja 28 juta. Sebenarnya kalau 477,000 menerima RM600, jumlahnya 286.2 juta. Ya. Jadi, Yang Berhormat Menteri, dalam kegarahan ini, Dewan ini berhak untuk mengetahui data yang tepat. Sebab itu memberi gambaran sebenar. Apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju untuk angka ini diteliti? Sebab ini datang daripada Perdana Menteri dalam pengumuman semalam. Dan moratorium itu penting. Saya mengikuti kenyataan Yang Berhormat Menteri semacam non-committal dan open-ended. Saya nak sebut, aset perbankan, sektor perbankan di Malaysia setakat Oktober 2018, jumlahnya 2.63 trilion. Kalau setakat dia let go 59 bilion, tak jadi kudis. Dan daripada 2.63 trilion ini, lebih separuh adalah hutang isi rumah. Rakyat berhutang untuk kenderaan, pinjaman peribadi dan perumahan. Jadi, saya mohon sangat-sangat Yang Berhormat Menteri, soal moratorium ini adalah soal perut dan kocek rakyat. Saya minta reaksi Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Mengenai nombor-nombor yang dipetik tadi daripada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ada nombor yang kurang tepat. Ya. Jadi pihak saya percaya kebetulan akan diumumkan ya, oleh Pejabat Perdana Menteri. Mungkin saya boleh beri nombor yang betul pada dalam Dewan ini. Inisiatif tunai bagi pemandu teksi, pemandu pelancong dan pemandu bas ni semuanya 110 juta ringgit. Bagi tunai secara one off RM500 pemandu sepenuh masa e-hailing dan bagi teksi RM600. Juga bagi pemandu pelancong
dan pemandu bas. Jumlah pembayaran seperti mana yang berhormat cakap tadi, 22.7 juta, penerimanya 37,100 penerima. E-hailing 34 juta ringgit, 68,300 penerima. Ada lagi yang menunggu bayaran 4,800 pemandu taksi kerana mereka baru nak membarui kad pemandu. Ini lebih kurang 8,800 tadi, 4,800 tadi. Pemandu bas pelancong 3,1 ribu pemandu, 1,9 juta ringgit. InsyaAllah dia akan bayar pada 22 Julai ini. Dan 30,000 pemandu bas sekolah yang kita plan to bayar 14 Ogos bulan ini. Mengenai moratorium, kita masih lagi berbincang, belum lagi ada keputusan bertamat, tapi saya akan take note lah cadangan yang diberi oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya sekarang mempersilakan